Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salsadila binti Muhammad Nur, Kad Matrik C19A0562. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang gambar yang diambil daripada Sandy Scotland dan mengkritik menggunakan Barrett Criticism Model. Okey, Sandy Scotland merupakan seorang jurugambar dan artis pemasangan Amerika yang mana beliau dilahirkan di Weymouth, Massachusetts. Okey, salah satu gambar yang saya ambil daripada Sandy Scotland iaitu Revenge of the Goldfish. Okey, deskripsi yang saya dapat daripada gambar tersebut iaitu kelihatan image dua orang model yang mana dua orang model manusia iaitu lelaki duduk di tepi katil dan seorang lagi model manusia perempuan iaitu sedang tidur. Image ikan emas yang berwarna jingga yang banyak juga berkeliaran dalam bilik tersebut dan menunjukkan warna dinding bilik tidur tersebut dan peralatan yang lain seperti lampu tidur juga berwarna biru. Warna biru merupakan warna dominan. Okey, analisis yang saya dapat daripada gambar tersebut iaitu penggunaan warna panas dan warna sejuk iaitu warna jingga dan warna biru yang menimbulkan kesan kontra dalam gambar tersebut. Manakala warna panas yang diaplikasikan kepada ikan yang menimbulkan unsur penegasan dalam gambar tersebut. Okey, interpretasi yang saya dapat daripada gambar itu iaitu penampilan ikan emas yang berwarna jingga yang banyak sebagai simbol bagi seseorang bagi perasaan dendam seseorang. Warna jingga yang diaplikasikan kepada ikan emas yang menimbulkan lagi kebangkitan perasaan dendam apabila yang lainnya berwarna biru. Contohnya warna dinding bilik tidur dan peralatan dalam bilik tidur tersebut. Model lelaki juga yang duduk di tepi katil tu sebenarnya menyimpan dendam terhadap wanita yang sedang tidur. Okey, pertimbangan yang saya dapat simpulkan daripada gambar ini iaitu penegasan warna terhadap ikan emas yang berjaya menampilkan tema karya iaitu warna ikan emas tersebut warna jingga dan karya berjaya menampilkan model manusia yang terutamanya lelaki itu yang mana penggunaan warna biru yang lainnya selain ikan turut membantu pembawaan tema karya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Anwar, nombor matrik C19A0618, akan membentangkan karya Sandy Scotland yang bertajuk A Breeze at Work pada tahun 1987. Berdasarkan karya Sandy Scotland ini, apa yang saya lihat adalah yang pertama, karya ini menunjukkan dedaunan berwarna biru yang gugur dan ditiup angin. Yang kedua, karya ini menampilkan 3 model manusia yang melakukan aktiviti yang berbeza. Yang ketiga, terdapatnya peralatan seperti mesin type, meja, kursi, alat tulis, almari dan sebagainya. Yang keempat, warna dominan dalam karya ini adalah warna merah, iaitu warna panas. Berdasarkan analisis yang saya buat terhadap karya ini adalah penggunaan warna biru dan warna merah dalam karya ini berjaya menimbulkan kesan kontra dan dedaunan berwarna biru itu berjaya memberi unsur penegasan dalam karya. Berdasarkan interpretasi saya terhadap karya ini adalah yang pertama, dedaunan yang gugur dan ditiup angin itu membawa maksud proses suatu kerja itu berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan segera. Yang kedua, 3 model manusia itu menunjukkan
organisasi dalam sesebuah syarikat dan ia memerlukan kerjasama yang tinggi untuk memudahkan proses sesuatu kerja. Yang ketiga adalah penggunaan warna merah, terutama sekali pada peralatan-peralatan yang berada di bilik pejabat itu. Ia menunjukkan bahawa perkara itu menyebabkan pekerja berasa stres. Dan yang keempat, penggunaan warna biru pada dedaunan juga menunjukkan pekerja sanggup mengetepikan soal stres asalkan sesuatu kerja itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan segera. Apa yang saya dapat simpulkan daripada karya ini adalah penggunaan props itu berjaya menimbulkan atau memberi suasana sebenar di pejabat dan dedaunan itu sendiri berjaya menampilkan tema karya sebagai metafora bagi menunjukkan proses sesuatu kerja di pejabat itu dapat berjalan dengan lancar atau dapat diselesaikan dengan segera. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna binti Muhammad Hadir, nombor kad matrik C19A0529. Okey. Hari ini saya akan bercakap tentang lukisan yang dilukis oleh Sandy Coughlin. Ini lukisan yang saya pilih. Okey, untuk deskripsi. Gambar ini, imej ini dapat dilihat iaitu imej dapur yang usang dan dalam keadaan semak dan serabut. Peralatan-peralatan di dapur ini juga tidak tersusun. Dalam gambar ini juga mempunyai dua model manusia, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan yang saya kira iaitu suami dan isteri yang sudah tua dan ditemani oleh beberapa ekor kucing. Dalam lukisan ini juga hanya menggunakan dua jenis warna, iaitu warna hijau kekuningan dan warna kelabu. Untuk analisis pula, warna hijau kekuningan ialah warna kontra. Okey, dalam lukisan ini dapat dilihat hanya kucing sahaja yang menggunakan warna hijau kekuningan. Hal ini dapat dilihat kucing merupakan unsur penegasan dalam lukisan ini. Okey, untuk interpretasi pula, kucing ini memberi simbol keceriaan dan kasih sayang dalam gambar ini. Manakala pasangan suami isteri ini pula menunjukkan simbol kesedihan dan kesunyian. Hal ini dikatakan kerana kucing-kucing ini digunakan diwarnai dengan warna hijau kekuningan ini. Warna hijau ini memberi maksud keceriaan. Manakala pasangan suami isteri ini pula menggunakan warna kelabu dan ruang-ruang di dapur itu juga menunjukkan warna kelabu. Dan warna kelabu ini memberi maksud kesunyian yang oleh itu gambar ini dapat dilihat pasangan suami isteri yang kesunyian di ruang dapur dan ditemani oleh kucing-kucing yang memberi keceriaan terhadap mereka. Okey, untuk pertimbangan pula, penggunaan warna hijau kekuningan ini berjaya memberi keceriaan terhadap situasi ini. Terima kasih. Hi vlog, welcome to my guys. Oke, hari ini saya akan kritik berkenaan satu gambar. Gambar tu ada di bawah ni nanti, saya pergi tengok. Gambar yang bertajuk Gems Are Everywhere oleh seorang artis yang bernama Sandy Coughlin. Okey, dalam gambar tu kita boleh nampak hampir keseluruhan ruang diwarnai dengan satu warna, itu warna hijau. Dan
banyak lagi sebenarnya warna pink, warna biru, tapi tidaklah sepenuhnya seperti warna hijau. Hampir keseluruhan seluruh ruang itu diwarnai dengan warna hijau. Oke, kalau dapat dilihat dalam gambar tuh ada seorang perempuan tengah duduk di dalam satu ruang loh. Jadi dia duduk di situ, berkemungkinan dia tengah menikmati pemandangan, sedangkan dia berada dalam bilik, dalam satu ruang, bukannya di suatu kawasan yang lapang. Dan entahlah, mungkin ada maksud di sebalik daripada penggunaan warna hijau. Dan seorang wanita, mungkin beliau coba menyampaikan maksud bahwa dia hanya mampu berehat di dalam bilik saja dan tidak dapat menikmati keindahan luar disebabkan oleh kesibukan dunia kan. Nah, begitu ya. Dan dalam gambar ini juga ada satu elemen yang saya dapat lihat dengan jelas lah, yaitu keseimbangan, dimana gambar bunga itu berada di tengah dan bukan berwarna hijau, itu berwarna biru. Dia subjek matter itu lain daripada yang lain. Dia sepatutnya bunga atau yang warna hijau kan, bukan warna biru. Oke, selain itu juga keseimbangan tuh boleh dilihat di mana perempuan itu berada di sebelah kanan, manakala yang lainnya berada di sebelah kiri, seperti TV, kabinet TV itu, lampu, dan pokok itu berada di tengah. Itulah antara keseimbangan yang saya dapat lihat dari gambar ini. Oke, tapi sebagai audiens, penggunaan warna hijau yang berlebihan ini boleh menyebabkan para penonton akan lebih bosan karena tidak banyak warna yang digunakan dan hanya satu warna saja yang digunakan. Dan wanita itu juga sedang memegang cawan. Cawan itu pun berwarna hijau. Apakah maksud di sebalik ini? Oke, pada pengakhiran video ini saya akan selitkan sedikit slide tentang gambar inilah yang ada di bawah nih. Oke, gambar tuh nanti kamu boleh cek lah, mana tahu kamu boleh belajar. Kalau salah kamu boleh tegur, saya boleh perbaikinya lagi lah. Saya pun cuma manusia biasa. Oke, bye.